Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Kita sambung semalam adab-adab berpuasa. Dan hadis riwayat Imam Bukhari rahmatullahi alaihi nyatakan bahawa puasa adalah perisai bagi seorang itu. Maka orang yang berpuasa janganlah mengatakan sesuatu yang keji, ejek-mengejek dan bergaduh. Jika ada orang yang memulakan pergaduhan, maka katakan kepadanya bahawa saya sedang berpuasa. Jika dia seorang yang bodoh dan tidak boleh memahami, maka katakanlah kepada hati sendiri bahawa kamu sedang berpuasa dan tidak patut terlibat dalam perkara yang sia-sia ini. Adalah sangat penting untuk menjauhkan diri secara khusus daripada mengumpat dan berbohong. Kerana pada pendapat setengah ulama', perbuatan itu membatalkan puasa sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Pada zaman Nabi SAW, terdapat dua orang wanita yang berpuasa. Mereka mengalami kelaparan yang teramat sangat sehingga tidak tertanggung lagi. Mereka hampir-hampir akan mati. Para sahabat radhiyallahu anhum telah bertanyakan Nabi SAW tentang mereka. Lalu Nabi SAW telah menghantarkan kepada mereka satu bekas dan telah memerintahkan mereka supaya muntah ke dalam bekas itu. Mereka berdua pun muntah dan telah keluar ketulan-ketulan daging dan darah yang dimakan mentah-mentah. Orang ramai keheranan. Nabi SAW telah bersabda, kedua-dua wanita itu tidak makan rezeki yang halal pada Allah SWT kerana berpuasa. Namun mereka tidak berpuasa pada perkara yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Mereka duduk bersama dan mula memakan daging manusia dengan cara mengumpat orang ramai. Daripada hadis ini, satu perkara yang telah dijelaskan, iaitu disebabkan mengumpat, puasa seorang itu akan menjadi lebih susah sehingga kedua-dua wanita itu hampir mati disebabkan mengumpat semasa berpuasa. Demikianlah juga dengan dosa-dosa lain. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan pengalaman bahawa puasa tidak sedikit pun memberi kesan kesusahan kepada mereka yang bertakwa. Sebaliknya, kebanyakan orang-orang fasik menghadapi keadaan yang buruk. Oleh kerana itu, kalaulah seorang mahukan puasa tidak memberatkannya, maka cara yang terbaik ialah dengan menjauhkan diri pada dosa-dosa, khususnya dosa mengumpat yang pada masa kini telah dijadikan sebagai satu kerja untuk menghabiskan masa berpuasa. Allah SWT telah menggunakan perkataan makan daging saudaramu yang mentah untuk menerangkan tentang mengumpat dalam Al-Quran. Dan hadis pun banyak kisah yang sedemikian telah dinyatakan dengan jelas. Melalui hadis-hadis ini dapat diketahui bahawa apabila seorang telah diumpati, maka hakikatnya dagingnya telah dimakan oleh si pengumpat itu. Pada satu ketika, setelah melihat berapa orang sahabat, baginda SAW telah bersabda, cungkillah gigi-gigi kamu. Mereka berkata, hari ini kami tidak makan sedikit daging pun. Rasulullah SAW bersabda, daging saudara sipolan terselit di celah-celah gigi kamu. Dapat diketahui bahawa sipolan itu telah diumpati. Semoga Allah SWT meletakkan kita dalam penjagaannya kerana kita terlalu lalai dalam perkara ini. Bukan sahaja orang awam, bahkan orang-orang beragama pun terlibat sama. Bukan sahaja mereka yang katakan ahli dunia, majlis-majlis agama pun umumnya tidak sunyi pada perbuatan itu. Lebih teruk lagi daripada itu ialah kebanyakan mereka tidak pun menganggap bahawa perbuatan itu sebagai mengumpat. Seandainya ada was-was dalam hati kita sendiri atau orang lain, maka kita akan menepisnya dengan alasan bahawa ini perkatakan itu untuk memberitahu perkara sebenar saja. Nabi SAW telah ditanya oleh seorang, apakah itu mengumpat? Baginda SAW bersabda, bercakap tentang seorang yang tidak disukai oleh seorang di belakangnya. Penjual tadi bertanya lagi, bagaimana jika perkara yang dikatakan itu sememangnya ada padanya? Baginda SAW menjawab, itulah mengumpat. Jika ia sememangnya tidak ada, maka adalah fitnah. Semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah ya bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.